Pembinaan hotel di atas runtuhan Pasar Payang itu. Maknanya sekarang ni PAS memperjuangkan untuk update lah. Ya, kita berjuang. Yang penting untuk pertahankan peniaga peniaga. Itu yang penting. Tapi Ini laporan ya. Apa yang MA katakan tu, Pasar Payang tetap akan didirikan di situ. Cuma apa tu dengan segi bangunan yang baru lah. Betul lah. Apa perlu hotel 30 dekat? Tidak perlu di situ. Dia boleh buat tempat lain macam Datuk sebut tadi. Nanti ya, utamanya tadi ini dibuat Februari 2010. JKR. Dapat Februari 2010. Dah hampir nak masuk 3 tahun dah. Kalau betul struktur ni berbahaya, kenapa Pasar Payang tidak ditutup? Menunjukkan tidak ada bahaya sebenarnya, hanya kerosakan biasa. Balik kepada apa yang dikatakan tadi, nak buat Pasar Payang balik. Pasar Payang ini merupakan warisan. Warisan kita tak boleh buat balik. Apa yang dimaksudkan dia nak bagi nama pasar baru Pasar Payang. Jadi bila kita tanya orang pasar, macam mana makcik Menteri Besar kata nak buat pasar 4 tingkat. Makcik semua mengeluh, dia kata mana ada pasar 4 tingkat, nak naik turun macam mana, berekon pula, mahal lagi sewa. Jadi tak mungkin akan jadi Pasar Payang. Tidak ada orang dalam dunia ni, baik di Rom, di Istanbul, di mana, nak rombak warisan, nak buat balik. Itu tak warisan lah, itu hanya replika. Masuk MB, dia nak buat balik Pasar Payang, dia rombak, mungkin makan 3-4 tahun, nak tepek nama Pasar Payang. Jadi saya pun dua rumah saya nak Pasar Payang, tapi itu tidak akan jadi Pasar Payang. Jadi kita kena memahami hakikat sebenarnya, apakah Pasar Payang sebagai satu heritage, warisan yang hidup, warisan yang mencerminkan budaya dah beratus tahun. Itu maksudnya. Warisan bukan hanya nama, warisan adalah satu tradisi yang telah dialami bergenerasi. Apa pun macam saya sebutkan tadi, menang Pakatan Rakyat, kita akan review semua, termasuk projek PCER yang melibatkan pengambilan tanah perkampungan orang-orang Melayu di Bandar Kuala Terengganu. Kita akan review balik untuk kepentingan penduduk asal dan rakyat negeri Terengganu. Tapi menang PAS di on the federal level saja possible. State level pun kita akan review balik. We The will negotiate with the federal government. Sebenarnya apa yang saya kata, there's ample land, there's no need to destroy ladang Tok Pelah, there's no need to destroy Pasar Payang. Kalau campur Sebataki dan Tanjung 180 hektar, hampir 200 hektar. Satu bangunan tak naik, dan dua menteri besar, dua Perdana Menteri. So we are behind schedule. Gunakanlah tanah. I hope your press can highlight yang kita nak review balik projek ECER yang melibatkan pengambilan kampung-kampung orang Melayu di Bandar Kuala Terengganu. So far they have live up to their commitment. It's just lip service. Banyak announcement, banyak press statement, tapi tak ada satu bangunan pun dinaikkan. Okey? Macam Datuk, sekarang ni macam BM memainkan sentimen kan. So setakat ni macam mana penerimaan rakyat bila Datuk turun kempen? Saya rasa utamanya nak main status ni, macam saya kata lah, bukan tak ada anak raja masuk politik. Saya bagi 3 contoh. Tengku Razali Hamzah, orang Kuala UMNO, anak raja. Tengku Azlan, adik Sultan Pahang, Timbalan Menteri Federal. Seorang lagi Syed Anwar, juga adik adinda pada Sultan. Saya ni bukan adik-beradik Sultan, saya ni kira jauh, hanya sepupu. Perkara ini saya tak nak mungkinkan. Kenapa perkara ini dimungkinkan? Bukan secara positif, tapi secara negatif. Tapi kalau anak raja masuk sebelah barisan, dikatakan berjiwa rakyat, dikatakan mencemadui. Bila saya turun sebelah ni, kata oh ada ruang perbezaan. Dia pergilah ke Pantai Batu Buruk, tengok kereta saya, kat bawah saya main bola petang-petang. Sampai umur 58 tahun saya main bola lagi. Budak Ladang, Tanjung, Batu Buruk. Nilailah saya sebagai seorang yang ada di sini. Bukan nama saya. Saya tak boleh pilih saya nak mak ayah saya Said ke, Tengku ke, Acong ke. Saya tak boleh pilih. Itu takdir ilahi. Dan dia mesti hormati. Itu maksud saya. Nak berhujah, biarlah menggunakan ilmu. Jangan emosional. Saya rasa itu tak adil. Nak memberikan satu prasangka bahawa sebenarnya orang istana ini macam orang kayangan, tidak dapat didekati. Nah sebaliknya, kalau dikaji betul-betul, orang yang kenal saya tahu, saya tidak pernah main golf pun. Orang main golf ni duduk dalam kelab, tak boleh pergi dekat. Pegawai exco kerajaan berlambak main golf, duduk dalam kelab eksklusif. Saya tak pernah main golf. Saya main pada bulan dengan budak-budak kampung biasa. Kenapa kalau itu tidak ditimbulkan? Kelahiran saya menjadi isu. Ini nyata menunjukkan dia nak menakutkan saya tanpa fakta yang nyata. Hanya fear. Macam saya selalu tahu lah, hantu, main cerita hantu semua. Hantu yang tak wujud tapi dia adakan nak menakut-nakutkan. Dan rakyat hari ini bukan bodoh lagi. Itu yang maksud saya. Kita malu seorang ketua negeri bercakap sedemikian yang mencerminkan
inilah ya tahap atau level pemimpin kita memainkan isu-isu hantu tanpa fakta dan ilmiah. Itu je. By the way, saya nak maklumkan besok ada PC khas 7:30 di Kampung Tiong, Kampung Cina, tempat perhimpunan dialog dengan Datuk Gafir, bekas Jeneral Timbalan Ketua Terus Angkatan Tentera Malaysia. Jadi dia akan buat PC khas khusus tentang keselamatan negara dan juga keselamatan yang kita beri jaminan kepada pengundi-pengundi, khususnya kaum Tionghoa. Sekiranya PAS dan Pakatan Rakyat menang, kita menjamin keselamatan negara. So hopefully all of you can attend di malam 7:30. 7:30 di mana tu dia beri tempat tu? Di biasa tempat Kampung Cina tu lah, Kampung Tiong, tempat biasa tu. Okay. He will be there bersama-sama dengan Datuk Ismail Hamzah, Timbalan KSU, bekas Timbalan KSU Kementerian Dalam Negeri yang masuk, yang telah mengisytiharkan diri masuk PAS baru-baru ini. Jadi kedua-duanya akan berada di situ untuk PC pukul 7.30 dan selepas itu ada dialog dengan masyarakat Cina di Kampung Cina. Okay. Alright, terima kasih banyak-banyak. How are you? How's things? Okay. Where have you been already? All the different events. So what's your take? Pasar Panjang. I went to Pasar Panjang the other day. Okay. Yeah. Actually, today's press conference was like tell me a very big thing what it's about because I didn't really No, get basically two things. First on the zoo issue, it's a big issue in Terengganu because of the building of the zoo. It cost nearly 100 million ringgit. Oh, okay. We have been saying it for the past years, it's a wastage. There's no priority in it, in building the zoo. So MP was saying that we have been lying to the people. Where's the document? Where's the document? So today I'm giving the full document of the zoo regarding the construction and also the face of the zoo itself. For the construction alone, it cost nearly 94 million. So if you add up with all the costs of buying the animals, it will balloon to maybe 200 million or whatever you can have it in this. So it's a big issue for Terengganu Rian because it's a big amount. All over the world now, you just imagine to maintain the zoo, it's not an easy thing, It's a, it costs a lot. In Kemaman, Bukit Takal, we call it Bukit Takal.